Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada video kali ini kita akan belajar tentang al-huruf al-arabiyyah biharakatiha at-tawilah. Huruf bahasa Arab dengan baris-barisnya yang panjang ataupun mad. Sekiranya al-fathah bil mad, baris atas berserta dengan mad, ia akan jadi seperti ini. Ada baris atas bertemu dengan mad, maka kita akan gunakan alif. Mad bermaksud panjang. Al-kasratu bil mad, iaitu baris bawah bertemu dengan mad, maka dia akan jadi seperti ini. Baris bawah bertemu dengan mad yang panjang, jadi dia akan bertemu dengan ya. Kemudian ad-dhammah bil mad, baris hadapan dengan mad, dia akan jadi begini. Baris hadapan bertemu dengan mad. Baris hadapan yang bersesuaian dengannya adalah huruf waw. Okey. Mari kita lihat contoh apakah yang dimaksudkan dengan mad. Yang pertama, ba. Huruf ba bertemu dengan alif mad, maka kita akan bunyikan dia ba. Dua harakat. Sebelum ini kita hanya bertemu dengan harakah qasirah, iaitu ba baris atas saja. Kita akan bunyi ba. Itu sekiranya ba baris atas. Sekiranya ba seperti ini, maka ini adalah ba. Tapi sekarang kita bertemu dengan huruf alif mad, maka kita perlu panjangkan bacaan dua harakat, maka jadilah ba. Ini ba, ini ba. Seterusnya huruf ba bertemu dengan mad berbaris bawah, maka kita akan bunyikan dia bi. Dan ba bertemu dhammah dan mad, maka bunyinya bu. Okey, mari kita lihat jika dalam perkataan. Sekiranya huruf ba bertemu dengan alif, maka kita perlu panjangkan dua harakah. Maka kita perlu sebut babun. Bukan babun. Tidak. Babun. Jelas? Kemudiannya kaf, ba, ya, ra. Lihat, sebelum ya berbaris bawah, maka kita perlu panjangkan dua harakah. Maka kita sebut kabirun. Okey, seterusnya tarbusun. Waw dan sebelumnya baris hadapan, maka kita panjangkan dua harakah, tarbusun. Bukan tarbusun. Tidak, tarbusun. Okey, mari kita lihat huruf sin. Sa, si, su. Sa'atun. Wasilatun. Panjangkan kerana huruf ya dan sebelumnya baris bawah. Wasilatun. Baris depan pula suratun. Okey. Kemudian dalam alif la, li, lu. Dalam contoh perkataan Islamun. Dalilun. Maslukun. Di sini amat penting untuk kita gunakan kemahiran mendengar dengan sebaiknya. Apabila kita mendengar perkataan tersebut dipanjangkan, maka kita harus menambahkan huruf-huruf mad. Sama ada sekiranya baris panjang itu adalah, sekiranya huruf yang panjang itu berbaris atas, maka kita akan tambahkan alif. Seperti Islamun. Sekiranya yang kita dengar itu panjang berbaris bawah, maka kita perlu tambahkan ya. Sebagai contoh dalilun. Kemudian sekiranya perkataan kita dengar itu dia panjang pada baris hadapan, maka kita perlu tambahkan waw.
masluqun. Masluqun. Saya bagi contoh. Sekiranya kita mendengar perkataan tersebut disebut dengan nama. Nama. Maka kita perlu tambahkan alif sebab kita dengar nama. Betul? Okey. Seterusnya, jika kita mendengar perkataan tersebut disebut dengan sakinatun. Sakinatun. Maka kita perlu tambahkan ya kerana kita dengar ada perkataan dalam perkataan tersebut baris bawah panjang. Sakinatun. Maka kita tulis seperti ini. Saki. Maka ada ya. Ki. Kemudian natun. Sakinatun. Boleh? Seterusnya, sekiranya huruf hadapan yang panjang, sebagai contoh makruh. 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 Mim kaf ra baris depan makruh. Seperti ini, makruh. Makruh. Makruh bermakna makruh yang biasa kita faham, iaitu haram, sunat, makruh. Baiklah. Sekadar itu saja penerangan berkaitan tentang huruful mad. InsyaAllah kita akan lihat latihan. Baiklah, sekarang saya akan bacakan ayat yang berada di hadapan ini. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dengar dengan sebaiknya, gunakan kemahiran mendengar dengan sebaiknya. Di mana saya sebutkan huruf tersebut panjang, maka bermaksud di situ ada huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya. Sekiranya panjang baris atas, maka dia akan ada alif. Sekiranya panjang baris bawah, maka dia ada ya. Dan sekiranya ia panjang baris hadapan. Sekarang di hadapan ini adalah ayat dan kita akan buat latihan menggunakan kemahiran mendengar. Saya akan sebutkan, saya akan bacakan ayat-ayat di hadapan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang melihat video ini, mohon untuk gunakan kemahiran mendengar dengan sebaik-baiknya. Sekiranya saya sebutkan perkataan itu dengan bunyi yang panjang, maka bermaksud di situ terdapat sama ada huruf alif, huruf waw ataupun huruf ya. Sekiranya saya sebutkan baris atas berbunyi panjang, maka di situ ada huruf alif. Sekiranya saya sebutkan perkataan tersebut baris bawah dan panjang, maka di situ ada huruf ya. Dan sekiranya saya sebutkan baris tersebut dengan baris hadapan dengan bunyi yang panjang, maka di situ ada huruf waw. Baiklah, saya bacakan ayat ini, maka tuan-tuan dan puan-puan dengar dengan teliti, kemudian gariskan, pilih perkataan, gariskan perkataan yang mempunyai huruf-huruf mad, ataupun gariskan huruf yang ada huruf mad di dalam perkataan. Jelas? Okey, ayat yang pertama. Saqa as-saiqu as-sayyarata. Gariskan tempat di mana saya panjangkan bunyinya. Saqa as-saiqu as-sayyarata. Ayat yang kedua, al-madrasatu ba'idatun 'anil baiti. Al-madrasatu ba'idatun 'anil baiti. Yang ketiga,
Inna al-lughata al-arabiyyata mumti'atun jiddan. Inna al-lughata al-arabiyyata mumti'atun jiddan. Nombor 4, yaqbidu asy-syurtiyyu 'ala al-lissi. Yaqbidu asy-syurtiyyu 'ala al-lissi. Ingin saya ingatkan bahawa ketika kita mengamati dan mendengarkan perkataan-perkataan ini disebut, dan jika dapat dilihat di sini perkataan ini dituliskan, hendaklah diperhatikan seperti yang kita telah belajar, sekiranya huruf alif, maka sebelumnya perlu baris atas, barulah ia akan jadi panjang. Dan sekiranya huruf ya, sebelumnya perlu baris bawah, barulah ya tersebut bunyinya panjang. Dan sekiranya huruf tersebut huruf waw, sebelumnya mestilah baris dhammah, barulah ia dibaca dengan panjang. Okey, sambung. Nombor 5, tanzimul waqti. Tanzimul waqti muhimmun fi al-hayati. Tanzimu al-waqti muhimmun fi al-hayati. Yang keenam, qum biwajibatika waraji' durusaka. Qum biwajibatika waraji' durusaka. Nombor 7, a'ta. Sekiranya alif maksurah seperti ini, ia dibaca dengan panjang juga seperti huruf alif. Huruf alif maksurah ini ia berfungsi seperti huruf alif yang kita belajar tadi, bertemu dengan huruf alif maksurah, bertemu dengan fathah sebelumnya, juga perlu dipanjangkan. A'ta al-mudiru al-jaizata lil-la'ibina. A'ta al-mudiru al-jaizata lil-la'ibina. Yang ke-8, yulqi al-imamu al-khutbata 'ala al-minbari. Yulqi al-imamu al-khutbata 'ala al-minbari. Seterusnya yang ke-9, hiwayati qira'atul kutubi wal majallati. Hiwayati qira'atul kutubi wal majallati. Hiwayati qira'atul kutubi wal majallati. Yang ke-10, al-ilmu makanatuhu 'azimatun fil Islam. Al-ilmu makanatuhu 'azimatun fi al-Islam. Al-ilmu makanatuhu 'azimatun fi al-Islam. Latihan kedua, at-tadrib ats-tsani, istami' wa 'ayyin al-kalimat allati fiha huruful mad. Dengarkan dan tentukan perkataan yang padanya terdapat huruf mad. Jadi saya akan bacakan dan bezakan bunyi antara dua perkataan ini. Bulatkan perkataan yang mempunyai
huruf mad, atau perkataan yang saya bacakan saya bacakan dengan bunyi yang panjang. Baiklah, yang pertama, rajulun, rijalun, rajulun, rijalun. Pilih perkataan yang berbunyi dengan bunyi yang panjang ataupun ada huruf mad padanya. Yang kedua, jadidun, jududun. Yang ketiga, kitabun, kutubun. Keempat, rasmun, rusumun. Kelima, jum'atun, jami'atun. Yang keenam, syartun, syurutun. Ketujuh, arkanun, ruknun. Yang ke-8, tabkhun, tabbahun. Ke-9, turuqun, tariqun. Akhiran, samakun, asmakun. Baiklah, at-tadrib al-thalith, latihan ketiga, istami' thumma ikhtar hurufal maddi as-sahihati. Dengarkan kemudian pilihkan huruf mad yang betul. Saya sebutkan perkataannya. Tuan-tuan dan puan-puan, pilih huruf mad yang sesuai untuk diletakkan di ruangan yang kosong ini. Baiklah, perkataan pertama, karimun. Pilih alif, waw atau ya untuk diletak di sini. Karimun. Yang kedua, sanian dalam bahasa Arab, salamun. Ketiga, salisan, qitarun. Rabi'an, yang keempat, sudurun. Khamisan, yang kelima, jamilun. Yang keenam, sadisan, saburatun. Sabi'an, ketujuh, azizun. Kelapan, thaminan, nurun. Sembilan, tasi'an, bakhilun. Kesepuluh, ashiran, ajuzun. Baiklah, at-tadrib ar-rabi', latihan keempat, istami' ila musajjilis sawti thumma dawwir al-kalimat as-sahihah. Dengarkan pada rakaman suara, kemudian bulatkan perkataan yang betul. Saya akan sebutkan, dan kedua-dua perkataan ini dia mempunyai bunyi yang hampir sama. Mohon gunakan kemahiran mendengar dengan sebaiknya. Baiklah, yang pertama, alamun. Yang kedua, sanian, darbun. Salisan, yang ketiga, quratun.
Yang keempat, rabi'an, ni'matun. 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 Yang kelima, khamisan, saminun. 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 Yang keenam, sadisan, ibratun. 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 Yang ketujuh, sabi'an, saifun. 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 Yang ke-8, thaminan, kalbun. 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 Yang ke-9, tasi'an, hamdun. 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 Yang ke-10, ardun. 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 At-tadrib al-khamis, latihan kelima, istami' ila musajjili as-sawti thumma aktub al-huruf as-sahihah. Dengarkan rakaman suara, kemudian tuliskan huruf yang betul. Saya akan berikan perkataan, dengarkan dengan teliti, kemudian tuliskan huruf yang sesuai. Kita mulakan dengan gambar yang pertama. Soalan pertama, dengar dengan teliti dan tuliskan huruf yang sesuai. Perkataan pertama, zarafatun. 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 Yang kedua, dhifda'un. 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 Yang ketiga, sabunun. 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 Keempat, hatifun. 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 Seterusnya, mimhatun. 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 Seterusnya, haqibatun. 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 Seterusnya, maktabun. 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 Seterusnya, dubbun. 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 Seterusnya, battatun. 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 Akhir, qirdun. Qirdun. Qirdun.